Kita tengah adjust mic kita. Boleh ke? Sekejap kita test. Assalamualaikum. Oh, tak dengar suara. Okay, tak dengar. Okey, jap. Kita test sekali lagi nampak. Okey, ni juga test. Okey, baru dengar suara. Okey, Alright. dah okey dah. Sorry, ada masalah teknikal sikit. Okey, kita teruskan balik. Okey, nak ulang semula lah. Rupanya kita duduk bercakap orang tak dengar Nadia. Ya, syok sendiri. Alamak. Okey. Okey, nak start balik Okey. So, glaukoma ni adalah satu penyakit mata sebab dia melibatkan saraf optik. Saraf optik dekat bahagian belakang mata kita lah. Okey. Kan dia selalu cakap kita punya mata ada lapisan belakang mata kita. Lapisan belakang mata kita tu ada blind spot dan macula. So bila glaukoma ni terjadi kan, dia akan menyebabkan kita punya salur-salur darah dekat belakang kat bahagian belakang mata tu jadi rosak, bengkak ataupun kan. Dia disebabkan oleh apa, Farah? Farah tahu tak? Tak tahu. Okey. Dia kenapa boleh jadi kerosakan dekat bahagian saraf optik tu disebabkan oleh tekanan dalam berbola mata kita tak stabil, Farah. Okey. Bila tak stabil, bila nak cakap pasal tak stabil ni, dia boleh jadi tekanan tu tinggi ataupun tekanan tu rendah sangatlah. Kita kena tahu bahawa berbola mata kita ni perlu ada tekanan, tapi tekanan yang stabil untuk mengekalkan bentuk berbola mata kita. Okey. So bila berlakunya ketidakstabilan dari segi tekanan, so dia akan menyebablah mengganggu saraf kita lah kat bahagian belakang mata tu. So selalunya kalau glaukoma ni disebabkan oleh tekanan dalam mata yang sangat tinggi lah. Sangat tinggi, okey. So bila tekanan sangat tinggi akan menyebabkan kita punya bahagian lapisan belakang mata, kita punya salur darah semua akan rosak. Bila rosak mungkin ada berlaku pembengkakan dekat bahagian blind spot kita. Dekat blind spot kita tu sebenarnya kan, dia adalah tempat di mana kita punya salur darah tu keluar dan masuk lah. So bila berlaku pembengkakan dekat kawasan tu, jadi kita punya salur darah ataupun kita punya darah kan, dalam darah ada oksigen dan nutrisi kan, tak dapat masuk lah ke dalam mata. So tu adalah secara simpelnya lah nak terangkan kan, secara simpelnya bila tak cukup darah masuk dalam mata kita, jadi sel-sel dekat mata kita pun tak dapat berfungsi dengan baik. Jadi penglihatan kita pun tak dapat diproses dengan baik. Dan signal-signal daripada mata kita tak dapat dipaskan dekat bahagian otak kita. Jadi end up-nya adalah buta lah. Okey. So secara simpelnya adalah glaukoma ni adalah satu penyakit di mana disebabkan oleh tekanan berbola mata yang sangat tidak stabil yang menyebabkan kerosakan saraf optik. Okey. Tu adalah glaukoma. So mungkin dekat sini ramai yang dah tahu glaukoma tu apa, tapi bagi yang belum tahu, okey, kena tahu lah bahawa glaukoma ni dia bawa carta 3 daripada atas penyebab kebutaan kekal di Malaysia. Okey, kita ada statistik. So yang pertama adalah katarak, yang kedua adalah diabetes dan yang ketiga adalah glaukoma. So bahaya ke tak bahaya tu? Bahaya, sangat bahaya. Sebab dia top 3 di Malaysia. Jadi kita kena alert terhadap penyakit glaukoma ni lah. Betul. Memang selalu orang selalu dengar katarak, selalu di kalangan orang tua-tua kan, katarak, diabetes, sangat common lah benda-benda tu. Glaukoma ni sangat jarang diuar-uarkan. Tapi sebenarnya kalau dekat hospital tu banyak lah, sebenarnya banyak sangat yang berlaku lah. That's why kita dekat sini kita nak bagi awareness dan kesedaran lah. Betul.
Okey, mungkin ramai yang belum tahu. Tapi yang dah tahu, anda boleh share. Yang tengah tengok live kita hari ni, tolong share supaya dia bermanfaat untuk orang lain. Okey. Okay. So Nat, Ya, Farah. kita dah dapat tahu apa itu glaukoma, Nat dah terang panjang lebar. So apa faktor risiko yang menyebabkan boleh berlakunya glaukoma selain daripada macam Nat kata tadi, pembekakan dekat blind spot? Apakah antara faktor-faktor lain yang berisiko untuk kita pula dapat glaukoma? Okey. So glaukoma ni dia sebenarnya bukannya untuk orang dewasa sahaja dapat. Dia sebenarnya daripada bayi, peringkat dia daripada bayi sampai orang yang berumur 65 tahun ke atas. Boleh berisiko untuk dapat glaukoma ni. Tapi selalunya orang yang lebih berumur lah. So penyebab yang pertama adalah umur lah. Semakin meningkat umur kita, semakin berisiko tinggi untuk dapat glaukoma. Yang tu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi keturunan. So dari segi keturunan, kalau macam mak ayah kita ada glaukoma, ataupun mak sahaja ataupun ayah sahaja ada glaukoma, kemungkinan besar kita pun boleh ada. Jadi bila kita dah tahu mak ayah kita dah ada glaukoma, jadi kita kena pergi cek cepat-cepat, buat pemeriksaan cepat-cepat. Ataupun sebagai ibu dan ayah yang dah tahu kita memang dah ada glaukoma, jadi anak tu daripada kecil kena terus pergi cek ada glaukoma ke tak. Okey. Yang ketiga adalah kita kata dari segi pengambilan ubat-ubatan yang mengandungi steroid. Okey, yang mengandungi steroid ni pun boleh menyebabkan tekanan mata kita tinggi dan boleh jadi glaukoma lah. Okey, yang ketiga, yang keempat dah Yang keempat adalah orang yang ada rabun jauh Orang yang ada rabun jauh, myopia lah. Okey, ni faktor-faktor penyumbang lah boleh dapat glaukoma rabun jauh yang sangat tinggi boleh boleh berisiko untuk dapat glaukoma juga. Jadi kepada anda yang mempunyai rabun jauh, boleh buat pemeriksaan mata secara berkala juga untuk tekanan dalam mata sebab anda berisiko dan orang yang ada darah tinggi, hipertensi, darah tinggi, okey. Sebab darah tinggi kita ni dia dekat badan kita pun ada tekanan, so mata pun ada tekanan. So boleh juga menyebabkan kita punya tekanan dalam mata tinggi. Kalau tekanan dalam dekat badan kita panggil hypertension, right? So kalau kat mata kita panggil hipertensi mata lah, hipertensi okular. Benda yang sama, iaitu tekanan darah yang sangat tinggi, kan? So sama juga dengan mata. So bila kita dah ada darah tinggi, kita kena kontrol. Sebab dia boleh menyebabkan gangguan jugalah. Sebab darah kita ni dia mengalir bukannya daripada ke mata semata-mata. Dia kan satu badan, sirkulasi satu badan. So mata pun tak terlepas juga. Okey. Dan orang yang ada kencing manis pun ada potensi untuk dapat glaukoma. Okey. So apa tak, cabang orang yang ada diabetes ni banyak sebenarnya, Farah. Kita tengok kalau sebelum ni nak ada buat live tentang cataract, selaput pun faktor dia adalah diabetes juga. Orang kecil manis mudah dapat cataract, glaukoma. So kita dah tahu kita dah ada masalah dari segi tekanan tahap gula dalam badan, jadi kita kena kontrol lah. Sebab dia boleh jadi penyumbang kepada banyak penyakit mata juga. Okay, sebab orang diabetes ni bila dia dah ada satu kecederaan dekat mata ataupun masalah mata, dia lambat nak sembuh. Betul. Lambat nak sembuh. Okay, so kita kena jaga sikit lah dari segi pemakanan. Dia kena start seimbangkan lah. Okay, lepas tu orang yang menghidapi migraine Kepala. Sakit kepala yang sangat kuat boleh ada juga. Dia memberi tekanan juga dekat mata. Hati-hati kan. Sebab migraine ni pun dia selalu disebabkan keturunan juga, dan disebabkan stres kerja yang sangat terlampau. Terlampau banyak, yang terbeban banyak sangat, terlampau berfikir, tak boleh, tak bagus. Dah banyak dah, berapa dia Farah? Nak tak ingat dah. Yang ke-6 dah. Ke-6 dah. Okey, itu antara faktor risiko ataupun penyebab yang boleh berlaku glaukoma. Semua faktor-faktor ni kan, semuanya akan lead kepada meningkatkan tekanan bola mata kita. Perasan tak? Semua tu. Diabetes, tadi ubat-ubatan steroid,
migraine, lepas tu rabun jauh ni bola mata kita makin lama makin panjang, betul? So kita punya bola mata pun akan berubah bentuk sedikit demi sedikit, dia akan makin memanjang. Sebab tu dia boleh menaikkan tekanan dalam mata cukup. Lepas tu of course lah keturunan. Keturunan kita memang tak dapat elakkan, tapi memang berisiko sangat tinggi lah untuk dapat glaukoma ni. Okay, alright. So tadi nak dapat bagi tahu faktor golongan ataupun kata golongan dan juga rakan yang berisiko untuk dapat glaukoma ni. Jadi okey, dia dah contoh orang tu dia dah tahu dia dah ada hypertension, mungkin dia tahu dia ada darah tinggi, dia tahu dia ada kencing manis. So boleh kot lah dia nak tahu kan apa gejala ataupun tanda-tanda awal yang dia boleh detect sebenarnya aku nak ada glaukoma ke ni. Maksudnya dengan arti kata lain simptom lah, simptom-simptom. Macam kita nak detect je. Betul. Okey, glaukoma ni dia ada dua jenis. Okey, open angle dengan close angle. Okey, ataupun bahasa Melayunya adalah glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup. Okey, antara dua ni, okey, kalau glaukoma sudut terbuka ni kita tak dapat detect awal. Gejala awal dia tak ada. Bila kita dah dapat kesan glaukoma open angle ataupun sudut terbuka ni, memang dia dah serius. Dia memang dah teruk. Dia memang tak ada, bukanlah tak ada, dia macam kita kalau dah detect tu dia dah teruk dah. Okay, so yang ni yang agak bahaya sedikit lah. That's why kita kena buat pemeriksaan lah. Dia tak ada, dia terus akan bila dah kita detect, dah ada, memang doktor dah diagnose glaukoma ni, open angle ni, masa tu mungkin mata kita dah start memang kelabu sangat-sangat, even pakai spek pun tak okey. Tiba-tiba jadi kelabu, kabur, blur kan. Yang tu dia dah teruk dah lah sebenarnya. Lepas tu yang paling obvious adalah medan penglihatan kita dah jadi kecil, makin kecil. Sebelum ni boleh nampak kan, kalau tengok depan, sebelah ni, belah kiri, belah kanan still boleh nampak. Sekarang dia dah gelap, atas ni gelap, dia dah bentuk bulat kan, macam tunnel vision kan. So hanya depan sahaja nampak, macam tu kan, bulat macam tu je nak nampak. Limited lah kiranya dia punya penglihatan. So medan penglihatan dah tak okey lah. So dia memang dah terus tak okey, macam tu. Dan last sekali adalah buta lah. So open angle ni memang gejala awal dia kita susah sangat nak detect. Okay. Tapi kalau close angle ataupun glaukoma sudut tertutup, gejala awal dia kita dapat detect adalah bila kita tengok sesuatu mentol ataupun benda yang bercahaya lah, yang ada sumber cahaya, contoh mentol ataupun lampu pendaflor, kita nampak macam pelangi tau. Sekeliling lampu tu kita nampak macam ada pelangi, warna, ada 7 warna tu. Tu adalah gejala awal lah. Okey. Yang kedua, mata merah. Okey, dia mata merah ni bukan setakat merah saja, tapi dia datang sekali dengan sakit. Merah, sakit. Okey. Kemudian bila dah merah, dah sakit, kita akan rasa sangat-sangat sakit kepala yang teramat, sehingga kita rasa nak muntah dan meloya lah. Yang ni gejala awal untuk close angle ataupun glaukoma sudut tertutup. Macam nak cakap tadi, yang first adalah tengok mentol ataupun sumber cahaya lah, tak kisahlah mentol. Nak bagi contoh dia mentol lah, paling senang kan. So dekat keliling mentol tu, keliling cahaya dia, kita nampak macam warna pelangi. Okey. Yang kedua tadi adalah mata merah. Mata merah dia datang sekali dengan sakit mata, kemudian dia akan sakit kepala yang teramat, sehingga rasa nak muntah dan meloya. Tu gejala awal untuk close angle lah. Okey. Kalau open angle tadi memang kita tak dapat nak detect awal. Kalau open angle ni selalunya bila dia dah jadi, dia terus tiba-tiba blur ataupun penglihatan kita tiba-tiba tak jelas. Terus kita punya media penglihatan pun makin mengecil. Dan kalau tak dirawat akan jadi buta. Okey. So ambil perhatian jugalah untuk gejala-gejala ni lah. Jangan biarkan dia berlarutan lah. Sebab apa? Sebab
Once dah dapat glaukoma, medan penglihatan makin kecil, penglihatan pun dah kelabu, dah kabur. Penglihatan tu memang tak akan dapat dipulihkan lagi. Cerita dia. Sebab tu nak cakap, sebab tu tajuk kita glaukoma adalah pencuri senyap penglihatan. Sebab penglihatan yang dah hilang dia tak akan kembali semula. Dia tak macam rabun. Rabun kita pakai spek, kita boleh nampak dengan jelas. Tapi kalau start dah ada glaukoma, kita pun dah hilang penglihatan tu, memang tak dapat dikembalikan balik lah. Okay. So tadi nak cakap tanda-tanda, maksudnya dia kata gejala lah. Gejala. Betul, gejala. Bila sama ada kita tahu kita ni ada glaukoma ataupun tidak. Ada yang boleh detect, ada yang tak boleh detect. So bila kalau katakanlah seseorang tu dia dah pergi check kan, dia dapat detect yang dia ada glaukoma. So ada tak rawatan yang dia boleh buat untuk nak merawat glaukoma dia ni, ataupun tak ada rawatan? Macam nak kata tadi adalah di tahap yang ketiga kebutaan kan di Malaysia kan. So jadi macam mana? Ada rawatan tak? Untuk glaukoma ni dia ada rawatan. Tapi rawatan ni tujuan dia adalah untuk menurunkan balik tekanan mata yang tinggi tadi. Tujuan dia adalah untuk menurunkan tekanan dalam mata tadi. Dia bukan untuk pulihkan penglihatan, tapi untuk turunkan tekanan dalam mata kita tadi. So dengan apa? Dengan ubat titik. Jadi selalunya pesakit-pesakit glaukoma memang doktor akan bekalkan ubat titik lah. Satu ubat titik mata, tapi ikut dos lah, masing-masing punya dos. Tapi setiap hari memang wajib pakai ubat titik tu supaya titik mata, supaya tekanan dalam mata kita tak tinggi. Dia maintain lah, supaya kita tak rasa sakit mata. Bayanglah kalau kita tak buat rawatan, kita akan sentiasa rasa sakit mata, akan rasa nak muntah. So this ubat titis untuk menurunkan balik tekanan dalam mata kita, supaya kita tak kuranglah sikit rasa simptom-simptom tadi itulah. So contoh ubat untuk glaukoma yang famous adalah timolol dengan pilocarpine. Timolol dengan pilocarpine ni dia ubat yang ada side effect. Ada side effect dia juga. Selalunya side effect ni dia bergantung kepada pesakit lah. Ada efeknya adalah mata pedih. Lepas titis, mata pedih, rasa sangat pedih. Bila sangat pedih, mata jadi berair. Bila mata berair, sangat sensitif dengan cahaya. Ada yang setengah tu dah start sakit kepala, pening, letih, tiba-tiba letih. So dia ada side effect dia juga. Dia kalau orang yang dah start ambil ubat titis mata ni, kalau tiba-tiba macam kelabu kan, ataupun kabur sekejap penglihatan lepas titis, jangan drive, jangan buat sesuatu yang kena rest, tak boleh buat lah benda-benda yang lasak. Pastikan ada seseorang lah, seseorang untuk bantu. Yes. Itu adalah rawatan yang first. Itu adalah alternatif pertama. Kalau memang tak dapat dikawal, glaukoma tak dapat dikawal, doktor akan buat laser. Dan last sekali adalah pembedahan. Dia ada 3 rawatan lah. Yang ni rawatan yang kita kata yang memang wajib lah. Tapi ada tapi pula kan. Kita ada ujian penglihatan, ujian yang penting untuk dilakukan kepada pesakit-pesakit glaukoma. Yang pertama sekali adalah ujian penglihatan. Yang baca ABCDE tu, kan. Yang tu adalah ujian yang pertama sekali. Kita nak cek dari segi penglihatan. Sebab tadi kita kata gejala yang pertama adalah kabur, penglihatan kabur. Kita nak tengok tahap mana kabur tu. Contoh bulan lepas datang cek, boleh baca tulisan paling bawah. Bulan ni kita cek lagi penglihatan macam mana. Adakah masih boleh dibaca yang tulisan paling bawah ataupun dah tak boleh. So kita boleh daripada situ, daripada tahap penglihatan tu kita dah tahu dah mata dia punya progression cepat ataupun lambat. Adakah ubat yang doktor bagi tu membantu ataupun tidak. Dan perlulah dibantu oleh cermin mata juga. Perlu dibantu. Memang selalunya kalau pesakit glaukoma ni memang selalunya kita akan bagi spek lah, untuk bantu, at least boleh bantu penglihatan dia lebih baik lah. Walaupun tak 100%,
Tapi kita bantu at least 50% daripada penglihatan dia tu kita dapat bantu dengan spek lah. That's why penting sangat ujian penglihatan ni. Yang kedua adalah dari, sebab kita dah kata penyebab dia adalah tekanan mata tinggi. Jadi kita kena check tekanan dalam mata dia. IOP kita panggil intraocular pressure. So yang ni pun kita akan check. Adakah dia punya tekanan tu makin tinggi ke? Dah stabil balik ke? Okay. Sebab dia adalah ukuran kepada dos yang doktor bagi nanti, ubat. Kalau dah makin tak okey, mungkin doktor akan tambah ubat ataupun tambah dos. Macam tu. Okay. Dan yang ketiga adalah dari segi medan penglihatan. Kita akan check medan penglihatan pesakit macam mana. Okay. Kalau ada yang tahu tunnel vision ni maksudnya penglihatan kita tu macam tadi nak terangkan. Okay, sekarang ni nak tengah tengok ke depan. Okay, next dia boleh nampak Farah kat sebelah. Okay, tapi kalau orang yang ada glaukoma yang makin teruk, dia dah ada tunnel vision, Dia tak nampak Farah. dia takkan nampak Farah. Bukan sahaja Farah, sekeliling dia pun tak nampak. Sebab dia akan jadi macam bentuk, apa nak cakap Macam bola rugby. Betul? Dia bukan. Kalau macam ni lah contohnya. Okay, ni tangan Nat kan. Okay, mata, contoh mata sebelah ni kan yang ada glaukoma. So Nat hanya boleh nampak yang dalam kawasan tangan Nat ni je, besar ni je. Dan makin lama dia boleh jadi makin kecil. So kalau nak tengok Farah kena macam ni lah. Sebab selepas luar daripada tangan Nat tu Nat dah tak nampak. Dia akan jadi hitam sahaja. Bahagian kiri kanan tu dia akan dah hitam lah. Dia akan nampak hitam. Sebab glaukoma ni dia boleh jadi sebelah mata, dia boleh jadi dua belah mata. Kalau jadi dua belah mata, so can you imagine tinggal besar ni je. Sebab itulah kita kata tadi ubat titis mata tu sangat wajib lah. Tu adalah alternatif pertama. Kena pakai seumur hidup. Cerita dia kena pakai seumur hidup. Cuma mungkin dos akan sentiasa berbeza lah. Mengikut yang nak kata tadi, result kepada 4 ujian yang penting tadi. Ujian penglihatan, ujian tekanan dalam mata, lepas tu ujian medan penglihatan dan saraf optik yang terakhir. So kita akan tengok bahagian belakang mata macam mana, dekat bahagian blind spot, dekat macula. Anda boleh bayang tak kita punya bola sepak tu, kalau kita penyekkan dia, dia akan bagi tekanan dalam mata kita. So kita punya bola mata pun akan berubah bentuk tu. So bayangkanlah tu bola yang tak ada apa-apa lah, maksudnya angin saja bahagian dalam. Tapi mata kita, dalam mata kita ada cecair, ada organ-organ lain, cataract pula nak sebut, lens, ada kanta, ada iris, ada anak mata, ada fluid, ada nak kata tadilah sel-sel kat lapisan belakang mata. So apa akan jadi kepada kita punya sel-sel vessel kita semua. So bila berlaku tekanan ni memang dia akan efek semua sekali. Satu berbola mata kita daripada bahagian depan sampai ke belakang. Dan bagi analogi macam tu lah kalau kita penyek kan. Sebab glaukoma ni dia kalau macam orang yang rabun jauh yang sangat tinggi, macam nak cakap tadi lah, bola mata kita akan makin panjang. So bentuk dia daripada bulat yang cantik, dia akan jadi macam terpenyek sikit lah. So kita punya sel-sel pun jadi macam stretch tau, macam tertarik macam tu. So dia memberi kesan kepada tekanan dalam mata cukup. So yang tu kita kena alert lah. Orang yang ada rabun jauh sangat berisiko tinggi untuk dapat glaukoma juga. Okay. Betul. Kalau macam kita dekat Rauda, kita memang ada alat untuk check intraocular pressure. Tekanan dalam mata. Ya, betul. So kita boleh tahulah. Okay, sebab tekanan dalam mata ni dia tak boleh lebih daripada 22 mmHg. Dia punya bacaan lah. Kalau borderline pun kita akan check balik esok sekali lagi. 3 kali berturut-turut. Setiap hari. Ya, 3 kali berturut-turut. So kita ambil average. Okay. Alright. Ujian-ujian yang penting tadi pun kita boleh buat juga di Rauda. Jangan risau. So kalau anda ada glaukoma ataupun nak check glaukoma, boleh datang ke Rauda lah. Kita ada alat-alat khas untuk check semua-semua tu lah. Ujian-ujian yang tadi nak katakan lah, ada 4 ujian. Ujian penglihatan, lepas tu IOP, tekanan dalam mata lah.
Yang ketiga adalah medan penglihatan, dan last sekali adalah saraf optik lah. Saraf optik. Bahagian belakang mata kita. Okay. So kalau katakan kalau ada adik-beradik atau saudara yang ada kencing manis, atau darah tinggi ataupun rabun yang tinggi, so boleh sangat-sangat dialu-alukan untuk terus datang check. Betul. Jangan tunggu lama-lama sebab glaukoma ni tak ada simptom. Kita yang biasa ni tengok macam biasa cuma kabul lah kot kan, mungkin kita akan rasa kabul. Tapi kalau orang yang pakai spek, kalau orang yang pakai spek, dia memang macam mungkin power aku naik kot ni. Kan betul tak? Kalau lain lah orang yang tak pakai spek macam nak tiba-tiba blur. So then I akan curious lah, kenapa tiba-tiba blur ni, tak nampak ni kan. Baru nak pergi check. Kalau orang yang memang rabun kan, dia memang rasa macam power aku dah naik dah ni, kena pergi tukar spek je kan. Sebenarnya selain daripada tu mungkin disebabkan oleh glaukoma lah. Betul. Kita kena tanyalah mak ayah kita, keturunan mak ayah kita ada tak yang ada glaukoma. Itu sangat-sangat penting kan, keturunan. Walaupun kita kata kita sihat ke apa, tapi kita tak tahu rupanya kita turun. Ni progression. Turun daripada mak ayah kita. Yes, betul. Okay. So Nat, adakah beberapa persoalan yang selalu orang apa suarakan pasal glaukoma ni kan? So kita tengok apa soalan yang selalu orang tanya ya. Okay. Bagaimana saya boleh mengetahui jika bayi saya menghadapi glaukoma? Okey, menghidap glaukoma menghidap glaukoma. Minta maaf. Tak apa. Okey. Macam nak cakap tadi, glaukoma memang daripada semua peringkat boleh dapat. Daripada bayi hinggalah ke dewasa, umur 65 tahun ke atas pun boleh dapat. Okey, so macam mana kita nak tahu bayi kita tu ada glaukoma? So dia sama sahaja macam tadi kita tengok mata merah. Kalau bayi ni sebab dia tak pandai bercakap ya. Masalahnya sebab dia tak pandai cakap, dia nak cakap dia pening pun dia tak boleh nak cakap kan. Tahu nangis saja. Okey, kita boleh tengok bola mata anak kita, bola mata bayi nampak macam agak besar sedikit, mata merah. Okey, bahagian-bahagian mata depan ni dia merah, tidak jernih. Okey, tak ada jernih, merah, lepas tu agak besar sikit saya. Mata cepat berair. Okey, baby mata cepat berair. Kemudian dia kerap menangis. Dia menangis lah sebab dia sakit mata ni kan. Kan kadang kita kalau bayi menangis kita akan tukar lampir, bagi minum susu apa semua kan. Tapi dia still juga menangis. Kemungkinan besar ada glaukoma juga. Okay. Mata merah, saiz mata agak besar sedikit, mata berair. Lepas tu bahagian mata yang bahagian depan ni tidak jernih. Tidak jernih. Kornea ke maksudnya? Ya, bahagian depan lah. Okay. Sebab kita hanya boleh nampak yang bahagian depan ni je. Kornea dekat dekat mata hitam tu. So dia tak jernih. Dia nampak macam orang kata hazy macam tu kan. So kemungkinan besar ada glaukoma. Okay, ini untuk bayi ya. Kalau orang-orang yang dewasa, macam tadilah nak cakap, kalau open angle dia gejala dia tu dah teruk dah lah. Kita dah detect memang dah teruk. Okay, tiba-tiba blur, medan penglihatan kecil. Macam tu. Kalau yang close angle, mata merah tu datang dengan sakit sekali. Bila dah sakit kepala yang sangat kuat, dan dia datang sekali dengan meloya dan muntah. So yang tu okay. Maksudnya bayi pun boleh menghadapi glaukoma. So ibu bapa yang ada anak, bayi tu boleh alert lah. Ya. Alright, next soalan apa? Soalannya, adakah apa-apa pemakanan yang boleh mengelakkan daripada kita dapat glaukoma? Setakat sekarang belum ada lagi. Dia kata belum dapat lagi apa-apa kajian lah. Okay. Tapi yang pastinya kita kena mengamalkan diet yang seimbang lah. Sebab apa? Faktor risiko tadi adalah orang diabetes, orang yang kecil manis, orang yang ada kita kata hypertension. So semua tu berlaku disebabkan oleh pemakanan. Jadi sama juga dari segi pemakanan kita kena makan secara seimbang lah. Kena cukup, kena ada protein, karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan. Semua tu kena cukup. Okey, dia tak ada pemakanan khas untuk mengelakkan glaukoma. Okey, yang pastinya adalah bila kita makan makanan yang sihat, insya-Allah bukan cakap mata sihat,
seluruh badan kita bersihat, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Okay. Okay, so Next. seterusnya, konklusi dia kita Tak adalah. hanya mengamalkan gaya hidup Dia sihat. Betul. Okay. Soalan seterusnya, adakah ubat-ubatan seperti ubat titis yang banyak di pasaran boleh membantu glaukoma ni? Okey, kalau dari segi ubat-ubatan dekat luar dekat pasaran, bukan daripada saranan doktor Okey, kalau yang ini tak ada pun ubat yang khas. Yang boleh bantu glaukoma selain yang describekan oleh doktor lah di hospital. Okey, doktor yang bertauliah ya anak-anak. Sebab apa? Kebanyakan ubat-ubatan yang dekat luar yang claim kata boleh bantu glaukoma ni ataupun claim rabun pun sama juga. Okey, sebenarnya mengandungi sebenarnya mengandungi steroid. Macam nak cakap tadi, faktor risiko yang boleh menyebabkan glaukoma adalah penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi steroid. So buat macam mana tu dah lah pakai dengan harapan boleh sembuhkan glaukoma tapi menambahkan pula. Okey, cuma fikir satu saja, penglihatan yang hilang dia tak akan kembali balik. So please tolong guna ubat-ubatan yang hanya didescribekan oleh doktor. Saya prescribe oleh doktor bertauliah di hospital sahaja. Tak ada ubat-ubatan, ubat titis yang dekat luar yang boleh bantu glaukoma, tak ada. Okay. Next soalan. Bolehkah saya melihat semula selepas pembedahan glaukoma? Okey. Kita buat ni kiranya dah tahap teruk lah kan, sebab kita dah buat pembedahan glaukoma. Okey, macam nak cakap tadi, malangnya tak ada penglihatan yang dah hilang, dia tak akan kembali balik lah. Okey, sebab rawatan untuk glaukoma tujuan dia adalah untuk menurunkan kita punya tekanan dalam mata lah. So memang takkan kembali balik lah, dia tak macam rabun. Kalau rabun kita pakai spek, kita boleh nampak dengan jelas. Tapi kalau glaukoma, kalau kita punya penglihatan dah tak okey, memang takkan boleh okey balik lah. Tapi kalau dah buat pembedahan tu, kita dah tak adalah rasa sakit mata. Sebab dia punya sakit kepala nanti tu memang sakit sangat, macam migraine juga. So at least kita doktor bantu dari segi untuk kurangkan rasa-rasa tak selesa tu lah. Tapi dari segi penglihatan memang dia, sebab dia melibatkan saraf. Bila melibatkan saraf, dia adalah kekal. Sebab itulah nak cakap glaukoma ni dia jarang-jarang dengar, tapi dia sangat bahaya. Sebab tu nama kita punya tajuk hari ni pencuri senyap. Ya. So kalau anda nak penglihatan tu lebih baik, kena buat pemeriksaan awal. Okey, berdasarkan faktor-faktor risiko yang nak dah terangkan tadi, berulang-ulang kali nak sebut tadi, kan. Tolong buat pemeriksaan secara awal supaya kita tak adalah sampai tahap nak kena buat pembedahan. Macam tu. Okey, ada lagi soalan, Farah? Itu sahaja soalannya. Itu sahaja. 4 soalan. Okey, Ataupun alhamdulillah. ada lagi yang selalu nak hadapi, soalan yang patient glaukoma selalu tanya ke? Tak. Okey, kalau patient glaukoma selalu cakap, saya perlu ke tak pakai spek lah. Okay. Kan sebenarnya dia cakap, tadi cakap kalau penglihatan stay je macam tu, tak makin okey. Ya betul. Tapi sekurang-kurangnya bila pakai spek, sebab bila macam nak cakap tadi, side effect kepada ubat adalah mata pedih, mata berair. Lepas tu mata akan sangat sensitif dengan cahaya. So bila pakai spek dia sangat membantu. Okay. So spek yang macam mana yang sesuai? Okay, bagi yang sangat sensitif dengan cahaya, okay, boleh pakai sunglass. Okay. Nanti Farah akan tunjuk. Okay, kita ada contoh sunglass. Okay. Sesuai untuk anda sunglass ni pastikan yang ada polarized dan ada perlindungan UV. Anda kena tahu bila anda dah ada glaukoma, saraf belakang mata, sel-sel bahagian belakang mata sangat sensitif dengan cahaya. So kita kena pakai yang ada protection cahaya matahari lah.
Jangan pergi beli yang tak ada protection. Nanti lagi sensitif lah mata anda. Okay, so tak kisah macam mana, tapi asalkan nak cakap tadi, dia adalah ada polarized dan ada UV. Ni contoh lah, yang ni dia ada mirror coat, so nampak lah ada reflect cahaya sikit lah. Okay, so yang ni brand gas. Of course bila kita kata brand gas ni memang terbaik lah kan. Dia punya ni ni sebenarnya tak ada bingkai langsung. Pasang tak? Oh Allah, sorry Okay macam ni. Okay, yang ni tak kisahlah anda nak beli brand apa pun. Tapi kalau dekat Rauda kita ada brand gas ni yang memang macam Cik Tau pakai tu. Tada! Cat eye. Yes, cat eye. Ni pun sama mirror coat juga. Okay, yang ni sebenarnya kalau korang perasan ni adalah 2 tone lah. So kalau anda yang ada glaukoma, lepas tu sangat sensitif dengan cahaya kan, anda nak pakai selalu, contohlah nak pakai spek yang sunglass ni selalu, boleh kita boleh buat custom made, buat 2 tone. Satu yang gelap sikit kat bahagian atas dan satu tone lagi yang agak light sikit. Jadi bila anda nak membaca, dia akan jadi cerah sikit lah bahagian bawah, tak gelap sangat. So kalau anda nak tengok yang bahagian atas ni jauh, tengok jauh, dia akan gelap lah. Okay. Dan kita boleh letak power juga. Kalau anda memang ada power, selalu macam anda ada rabun jauh, lepas tu ada glaukoma kan. So kita boleh buat custom made ada power sekali. Okay. Ni adalah 2 tone lah. Ataupun kita boleh buat yang panas gelap. Betul kan? Boleh? Betul? Okay, kalau yang alah, terbelit lidah I. Susah betul lah pakai braces kan. Sorry. Tak apa, as long as kita masih lagi faham apa yang nak cakap. Betul. Betul. Okay. Kalau yang panas gelap pun boleh. Macam Farah kan, Farah buat ada panas gelap tak? Tak ada. Belum lagi. Okay, nanti kita upgrade. Okay, boleh buat macam kita panggil yang sensitif, fotokromi, fotogrey, transition. Okay, so yang tu semua sangat membantulah. Bila kat cahaya matahari, dia boleh jadi automatic gelap. Itu sangat bagus. Mata tak terik ya. Sebab orang yang glaukoma ni, bila dia start pakai ubat, di mata dia sangat sensitif dengan cahaya. Dia akan sentiasa rasa silau. Okey. So anda boleh buat yang cermin mata yang ada tinted macam nak cakap tadi, ataupun anda memang nak buat sunglass bila driving, boleh kita custom made untuk anda. Kalau anda ada power, kita boleh custom made. Kita buat yang ada 2 tone. 1 tone pun boleh. Dan nak gelap lagi pun boleh, nak lagi cerah pun boleh. Sebab setiap orang kan tak sama kan. Lepas tu yang panas gelap tu, okay, beza dia transition dia lagi cepat gelap dan cepat nak jadi clear balik lah. Dan kalau photograph atau fotokromik dia lambat sikit je. Okay, dia still panas gelap. Dia still panas gelap, tapi dia nak lagi laju yang transition lah. Teknologi lah, berbeza teknologi. Ya, betul Farah. Okay, lepas tu kita ada apa lagi Farah? Kita ada lagi contoh kalau macam setengah orang dia tak nak pakai photochrome, dia tak nak pakai macam sunglass, tak nak pakai yang tinted. So boleh juga kita ada frame yang jenis clip on lah. So, sekarang clip on tak pakai yang ketik-ketik tu dah tahu, dia magnet. Magnet sahaja. So tepi kiri kanan ni ada magnet. Tada. Kita just klik. Tekan lekat lah. Macam tu. Okay, salah nak pakai. Okay, maksudnya bila duduk kat dalam, sekarang duduk kat dalam kan, aku nak buka, sorry ya. Sebab ni besar kan. Okay, bila duduk kat dalam dia akan clear lah macam biasa. Okay, tapi bila nak driving, jeng terlekatkan benda ni. Betul. Gitu. Sebab Nat pernah jumpa seorang customer ni, dia cakap, saya tak nak lah buat yang panas gelap tu, sebab saya nak drive. Bukan gelap pun kalau dalam kereta. Ya, betul tak gelap. Sebab apa? Kadang-kadang kita punya kereta tinted dah gelap. Cahaya pun memang tak masuk lah. Jadi kita punya cermin pun tak dapat detect cahaya, jadi dia takkan gelap. So dia cakap, apa spek yang boleh saya buat kalau saya nak duduk dalam kereta, dia gelap. Lepas tu dia kata saya tak mau yang tinted. Saya tak mau yang tinted ya. Dia kata macam tu, saya tak mau tinted. Kalau tinted tadi kat luar dah jadi gelap. Saya tak nak yang tu. Lepas tu dibagi lagi satu lagi situasi dekat net. Saya nak bila saya dekat contoh saya tengah driving, saya pakai spek yang panas yang gelap.
Bila masuk tembok saya boleh buka, jadi clear balik. Lepas habis tembok bukan tembok, apa, terowong, sorry. Dia masuk terowong, saya boleh buka, jadi clear balik. Bila habis terowong saya boleh pakai balik. So the answer is, jawapan dia adalah pakai yang ada klip macam ni, lagi senang. Betul. So tengah driving dekat highway pakai macam ni. Bila dah masuk terowong buka, kan takkanlah terowong kan gelap, pakai ni kan bertambah gelap, tak nampak lah pakcik kan. Macam tu lah. So bila keluar daripada, dah keluar balik ke terowong, nak masuk balik highway, pakai balik. Settle masalah. Kan senang tu. Macam-macam pilihan kita ada. Sunglass ada, Banyak-banyak alternatif untuk anda. Yes. Transition ada, clip on pun ada, semua ada. Ni sangat membantu untuk Sekarang dah, teknologi dah lebih bagus Farah. Sebab kalau dulu dia klip yang dekat atas ni, klip ni pun agak susah juga. Kalau macam kita nak tukar cepat-cepat, nak masuk terowong kan, susah juga ni sebenarnya nak cabut nak tu kan. Sekarang ni teknologi dah lagi advance, dia main magnet saja. Senang lah. Okey, tengah drive pula kan, sebelah tangan, okey sebelah cabut je. Okey, saya pakai balik. Macam tu je. Senang gila kan? So teknologi sekarang pun dah memang sangat advance. Okey, banyak pilihan untuk anda. Okey, tak semestinya orang glaukoma saja. Okey, tapi kita bagi alternatif ni untuk orang glaukoma lah. Sebab dia akan jadi macam sangat-sangat sensitif dengan cahaya. Dia akan jadi sangat silau. Lepas tu mata akan cepat berayak. Sebab ada efek sikit daripada ubat lah. Macam tu lah. Itu yang kita nak bantu anda lah. Okay. So kalau macam contoh anda datang buat pemeriksaan dekat Rauda, okay, dan dapat detect bahawa anda ada glaukoma, so kita akan buat juga surat rujukan kepada ophthalmologist yang berkata anda lah. Kita akan buat surat rujukan lah. Okay, sebab kita ada alat semua untuk check. Okay, contoh alat dia macam ni. Kita punya yang portable lah. Okay, kalau siapa yang memang follow page Rauda daripada dulu, okay, kita ada buat satu video yang kita pergi dekat luar, kita buat check tekanan dalam mata lah. So tak sakit pun. Ni adalah portable punya. Okay, jangan risau. Okay, so yang ni kita boleh check lah mata anda okey ke tak, tekanan dalam mata. Okay, this one macam ni. So nanti kena letak macam ni lah. Tapi ada cara dia lah. Okay, kalau nak tahu macam mana, kena datang Rauda. Kita check. Okay, ada lagi ke Farah yang persoalan perlu dijawab? Okay, setakat yang hari ni yang kita telah bincangkan tadi, asalnya Nat dah bincangkan dengan sangat detail, dah siap bagi contoh sangat-sangat jelas. Okay, so kalau katakan penonton live kita petang ni yang ada persoalan tentang glaukoma, mungkin ada ahli keluarga yang menghadapi glaukoma, atau nak datang check sama ada glaukoma ataupun tak, boleh terus WhatsApp kami dekat WhatsApp number. Yes, number phone ada dekat atas. caption dekat atas. Ataupun boleh je DM ataupun call sahaja. Nak lebih terperinci lagi, nak info lagi best, boleh terus datang ke Rauda jumpa optometris. Okay, kita ada 2 cawangan. Satu HQ dekat berdekatan dengan Bani Islam Tak Nasi Ayam, sebelah dengan klinik Dr. Noria. Dekat situ pun boleh datang, ataupun dekat sini. Sekarang kita berada dekat Pantai Johor, Rauda Optometri Pantai Johor. So dekat sini pun boleh untuk kita bincangkan lah lebih detail. Itu bukan setakat cek mata rabun sahaja, kita ada cek juga untuk penyakit-penyakit mata lah. Okay, sama juga kalau yang ada masalah lain, perlukan perincian, info, boleh je call kami. InsyaAllah kami akan jawab dengan sebaik yang mungkin, ataupun WhatsApp pun boleh, jangan risau, kita akan balas. Okay. Okay, jangan lupa subscribe kita punya Telegram untuk dapatkan diskaun RM10 untuk setiap pembelian lah. Okay, jangan lupa untuk share live hari ni. Kita bercakap lebih kurang
lebih kurang sejam juga hari ini. 55 minit dah. Wow. Okay. Alright. Harap memberi faedah kepada anda. Okay. Boleh sharekan this live video untuk mak ayah anda. Okay. Dan kalau ada apa-apa persoalan boleh terus call kita lah. Ada apa-apa lagi Farah? Baik, itu sahaja. Terima kasih Nadia atas perkongsian. Terima kasih juga Farah jadi moderator setiap kali live. Okay. Terima kasih juga anda yang menonton live kami petang ini. Alhamdulillah. Okay. Stay safe. Be careful. Banyakkan cuci tangan. Pakai sanitizer. Pakai mask. Yes, pakai mask. Okay, jangan lupa penjarakan sosial 1 meter. Betul. Masih Okay, kita jaga dalam fasa PKP. Betul. Okay. Jaga diri banyak-banyak lah. Okay, sekian itu sahaja untuk live kami petang ini. InsyaAllah kita bertemu lagi next week insyaAllah dengan tajuk yang lebih bermanfaat dan lebih wow. Okay? Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. The Comprehensive Dilated Eye Exam. Opening the door to preventing blindness. A doctor can detect signs of glaucoma during a comprehensive dilated eye exam. The patient receives special eye drops that dilate the pupils. The pupils open wide, allowing the doctor to see the back of the eye clearly. When eyes are dilated, the doctor can clearly see the retina, optic nerve, and the macula. To look for early signs of glaucoma, the doctor will examine the optic nerve. This patient's optic nerve is healthy, but here's what it would look like if it showed signs of glaucoma. The doctor will see changes in the shape or color of the optic nerve. He or she may also see what is called cupping of the optic disc. Glaucoma is most common in African Americans over the age of 40, people over 60, and in people with a family history of glaucoma. Dilation enables doctors to get a better view of the back of the eye, which allows them to determine whether there are early symptoms of disease. But it's important to know that all people older than 60 need a comprehensive dilated eye exam each year and should inform their doctor right away if they begin to have problems with their sight. People at higher risk may need to have a dilated eye exam more often. Risk factors, including race, age, and family history, are all important to determine how often patients should receive a comprehensive dilated eye exam. To learn more about comprehensive dilated eye exams, common vision problems, and eye disease, visit www.nei.nih.gov/healthy eyes.